Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita pada tajuk yang keempat iaitu ta maftuhah. Ta maftuhah inilah bentuk ta maftuhah. Bila ditanya macam mana bentuk ta maftuhah macam ni. Dia seolah-olah macam sampan. Ta sampan lepas tu ada dua titik. Macam tu. Apa syarat nak dinamakan ta maftuhah tu? Yang ni. Pengertian dia. Kita tengok pada pengertian dia. Pengertiannya adalah huruf ta di akhir kalimah. Kat mana? Bukan awal, bukan tengah, tapi huruf ta di akhir kalimah. Jadi bila awak nampak huruf ta di akhir kalimah, itulah tanda-tanda bagi ta maftuhah. Alright. Sebenarnya sebelum kita teruskan kepada pelajaran kita hari ini, saya nak perkenalkan awak perbezaan di antara isim dan fi'il. Sebab apa kita kena belajar benda ni? Nanti awak akan fahamlah. Sebab selepas ni kita akan sentuh bab ni. Jadi untuk pengetahuan awak, isim ni adalah kata nama. Kata nama tandanya adalah dia akan berakhir dengan baris dhammah tanwin. Tanwin dhammah ni ataupun dia akan bermula dengan alif lam. Maksudnya bila ada tanwin dhammah tak payah letak alif lam kat depan. Tapi bila ada alif lam kat belakang tak payah letak tanwin dekat bila ada alif lam dekat depan tak payah letak tanwin dekat belakang. Macam tu. Contoh baitun, muslimatun, hayawanatun, al-mu'minatu. Macam ni. Ini semua adalah tanda bagi isim. Okey, tanda bagi fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Sebab yang ada ta ni, yang ada penampahan huruf ta dekat belakang hanya berlaku dalam fi'il madi. Okey, fi'il ni apa? Fi'il ni perbuatan. Al-madi ni yang dah lepas. Okey, kita tengok contoh bagi dhamir huwa. Fi'il ni apa? Mata. Okey, yang ni adalah contoh bagi fi'il yang tak ada penambahan apa-apa kat belakang. Maksudnya ta ni adalah huruf asli dia. Huruf dia. Maksudnya kalau kita buang ta ni, tak jadilah. Maksudnya apa? Hilanglah maksudnya. Dia takkan ada kalimah yang bermaksud. Kalimah yang bermakna. Dia bukan kalimah yang bermakna. Sebab itulah mata ni perlu ada ta dekat belakang dan dia bukan ada penambahan. Memang huruf asli. Mata ni maksudnya telah mati. Okey, kita pergi kepada dhamir hiya. Hiya ni kita tahu dia bagi perempuan seorang. Jadi bila perempuan nama dia ta at-ta'nis as-sakinah. Ta yang kalau awak nampak ta dekat belakang ni baris mati, maksud dia kepunyaan hiya. Okey, seterusnya anta dan anti. Nampak tak? Dia penambahan dia ta dekat belakang. Zaha betul. Nama yang ni nama dia ta mutaharrikah. Dua ni nama ta mutaharrikah. Ta mutaharrikah tu apa? Ta yang berbaris. Yang ni ta mutaharrikah. Iaitu ta yang berbaris. Okey. Seterusnya kita masuk kepada dia punya point lah. Maksudnya jenis-jenis kalau kita nak kenal pasti sama ada ta maftuhah berada di akhir kalimah. Jadi dia ada satu, dua, tiga, empat tanda. Yang mana terbahagi kepada dululah isim dan fi'il. Untuk isim ada satu tanda iaitu isim dan huruf akhirnya ta asliyah. Macam mana kita terangkan tadi, ta asliyah ni maksudnya ta yang memang asli dia. Kita tak boleh buang, kita tak boleh tambah. Waqtun contoh dia, waqtun. Al-waqtu. Dia isim sebab dia berakhir dengan tanwin dhammah ataupun dia mula dengan alif lam. Okey, seterusnya kita pergi pada kategori fi'il. Fi'il yang kini contoh poin ni yang poin kedua lah kan. Jadi fi'il dan huruf akhirnya ta asliyah. Jadi yang ni adalah fi'il. Fi'il dan huruf akhirnya yang ta ni adalah ta asliyah, ta yang asal. Bukan tak ada penambahan apa-apalah. Okey. Seterusnya fi'il yang bersambung dengan ta mutaharrikah. Jalasta, jalasa ni fi'il. Maksud dia apa? Maksud dia duduk. Kamu telah duduk. Kamu telah duduk. Maksudnya jalasa ni adalah perbuatan duduk. Ni fi'il lah. Fi'il tu perbuatan. Okey, ta ni adalah mutaharrikah. Ta mutaharrikah iaitu ta yang berbaris. Ta baris atas. Ini adalah untuk dhamir dia anta.
Macam tu juga yang seterusnya ada yang terakhir adalah fi'il yang bersambung dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis. Ta'nis ni perempuan lah. Tak ta'nis mutah as-sakinah. Maksudnya apa? Jalasat ni adalah domer dia adalah hiya. Fi'il bagi hiya. Hiya perempuan kan? Okey, jalasat. Bila awak nampak tanda ta mati ni, ta as-sakinah ni maksudnya matilah. Fi'il dan akhirnya ta ta'nis as-sakinah. Jadi ini pun tergolong dalam jenis ta maftuhah, ta sampan. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada jom praktis. Maksudnya apa yang awak dah belajar tadi awak kena fahamlah. Jadi ini contoh-contoh je lah. Kalau dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi awak tengoklah mana ada mula awak cari perkataan yang ada ta. Lepas tu awak tengok, awak perhatikan. Dia dekat akhir perkataan tak? Kalau dekat akhir perkataan maksudnya betul lah. Itu kategori ta maftuhah. Okey, seterusnya firman Allah seterusnya fatakhazat. Tengok. Mati, ta mati. Dah lah tak akhir kalimah kan. Lepas tu dia ta mati pula. Ta mati dia tergolong dalam ta at-ta'nis as-sakinah. Ini pun ta mati juga dekat belakang. Yang ni, ni ta mutaharrikah. Dia dekat belakang sekali, jadi dia adalah kategori ta maftuhah. Okey, seterusnya. Firman Allah yang ketiga. Cuba awak cari perkataan mana yang ada ta dekat belakang sekali. Ni ada ta kat belakang sekali. Lepas tu dia baris atas, jadi dia terkategori ta mutaharrikah. Fi'il dengan diakhiri dengan ta mutaharrikah. Yang ni pun sama je jenisnya. Yang ni pun sama, mutaharrikah, dia berbaris. Okey, dan yang terakhir, firman Allah yang terakhir adalah kita cari. Yang ni khuliqat. Ada ta dekat belakang sekali kan. Lepas tu dia baris mati. Jadi dia adalah kategori ta at-ta'nis as-sakinah. Maksudnya yang ni adalah ta'nis. So bagi dia punya dhamir adalah hiya. Macam tu juga yang ni dan yang ni. Semua ta dekat belakang sekali. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, jadi ini adalah slide. Tahukah anda lafaz yang mengandungi ta maftuhah, yang ta maftuhah ni lah kan, tidak berubah ketika wakaf. Apa maksud dia? Contoh yamut. Okey. Kalau ta marbutah kan yang bulat kan? Ta marbutah bulat. Contoh perkataan jamilatun. Okey, jamilatun. Kalau awak berhenti, dia akan berakhir dengan ha, betul tak? Dia akan jadi, kita sebut dia jamilah. Ni kalau kita wakaf, kita sebut dia jamilah. Tapi kalau ta maftuhah, kalau kita wakaf ataupun kata lain kita berhenti, dia masih kita cakap dia, masih bunyi ta. Yamut. Macam tu. Qalat. Dia tak jadi qalah. Dia jadi qalat. Dengan ada ta. Dia masih bunyi ta lah. Okey, ta maftuhah juga terletak pada akhir isim mufrad muzakkar. So maksudnya dia tak semestinya dekat isim muannas. Dia ada juga dekat isim mufrad bagi muzakkar. Okey, jadi kita dah terangkan tadi pasal ta maftuhah. Apa itu ta maftuhah? Lepas tu kita dah terangkan tadi pasal jenis-jenis jenis-jenis ta maftuhah. Maksudnya apa je poin-poin yang boleh menyebabkan dia jadi ta maftuhah. Sekarang untuk lebih kefahaman, awak semua boleh cuba untuk jawab latihan ni. Okey, murid menulis semula kalimah-kalimah yang mengandungi huruf ta maftuhah dalam ayat-ayat berikut di buku latihan. Okey, contohnya macam mana? Awak cari dalam ayat ni ada tak perkataan yang berakhir dengan huruf ta? Ada. Jadi awak senaraikanlah yang ada perkataan yang berakhir dengan huruf ta. Okey, ini adalah latihan bagi ta maftuhah ataupun boleh kita panggil sebagai ta sampan. Macam inilah bentuk ta maftuhah. Okey, murid-murid boleh faham
Okey, jadi setakat tu saja kita punya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalau untuk lebih kefahaman, awak boleh terangkan juga dekat kawan awak. Kalau tak faham, awak boleh tanya kepada ustaz atau ustazah awak. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.